Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala diganti. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, izinkan saya memperkatakan serba sedikit mengenai sahur. Perkataan sahur adalah perkataan yang masyhur disebut di kalangan masyarakat Melayu, yang mana makna asalnya adalah makanan yang dimakan ketika hujung malam atau sebelum terbit fajar. Manakala suhur adalah perbuatan makan di hujung malam, yakni sebelum terbit fajar. Sebutan yang sebenarnya ialah suhur, namun masyhur di kalangan masyarakat kita menyebut sahur. Dan saya akan menggunakan perkataan sahur dalam penerangan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad berbunyi, qala sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru akluhu barakatun fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma' fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Maksudnya sekira-kira sahur adalah makanan yang penuh berkat. Oleh kerana itu, janganlah kamu semua meninggalkannya sekalipun hanya dengan meminum seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah itu sahur? Perkataan sahur berasal daripada kalimah Arab iaitu sahara, yang maksudnya ialah bahagian akhir malam yang hampir dengan waktu subuh atau terbitnya fajar, dan dijadikan sebagai istilah untuk makan pada waktu tersebut kerana hendak melaksanakan puasa di siang harinya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hukum bersahur adalah sunat muakkad, iaitu perbuatan yang dituntut agar dilakukan. Jika ditinggalkan, maka ia tidak berdosa dan puasanya masih tetap sah. Bahkan haram hukumnya jika meninggalkan puasa wajib dengan alasan tidak bersahur, melainkan puasa yang bakal dilaksanakan itu akan mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya sahur bukanlah anjuran yang sia-sia. Jika kita lihat gaya hidup masyarakat kini, tiada yang akan bersusah payah untuk bangun semata-mata untuk makan di awal pagi. Namun di dalam Islam ia adalah perkara yang sangat dituntut kerana banyak kelebihan yang boleh diperolehi daripadanya. Saya senaraikan 4 perkara di sini mengenai kelebihan makan sahur. Yang pertama, dengan bersahur maka kita telah pun membezakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Hal ini disebut oleh Nabi SAW dalam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Sabda baginda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Maksudnya sekira-kira perbezaan antara puasa kita, yakni umat Islam kini, dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Setiap agama di dunia ini mengamalkan puasa mereka dengan cara tersendiri. Ada yang berpuasa daripada makan daging. Ada yang berpuasa daripada makan sahaja dan boleh minum. Dan berbagai-bagai lagi cara berpuasa. Begitu juga dengan ahli kitab. Baginda SAW menyebutkan bahawa mereka berpuasa dengan tidak makan sahur. Oleh itu, apabila kita melakukannya, yakni makan sahur, ini akan membezakan puasa kita dengan puasa mereka. Yang mana puasa mereka juga wajib menahan diri daripada makan dan minum, atau dalam erti kata lain berlapar sepanjang hari. Manakala kelebihan yang kedua juga berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, berbunyi tasahharu fa inna fis sahur barakah. Maksudnya sekira-kira bersahurlah kamu semua, sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkatan. Anjuran baginda Nabi SAW untuk bersahur kerana di sana ada banyak keberkatannya. Sama ada keberkatan yang boleh kita nampak di dalam hidup ini ataupun kebaikan yang disediakan oleh Allah di akhirat. Antara kebaikan yang boleh kita nampak dalam hidup ini ialah orang yang bersahur akan lebih sihat dan bertenaga untuk menjalani hari-harinya. Bahkan harinya itu lebih produktif. Kelebihan yang ketiga adalah untuk kesihatan diri. Kajian mengenai hadis agar bersahur ini didapati bertaraf sahih. Bersahur itu mampu memberikan kesihatan kepada diri orang yang melaksanakannya. Kajian saintifik juga menekankan bahawa penekanan Nabi agar sahur dilewatkan mempunyai sebab yang tersendiri. Yang mana orang yang melewatkan makan sahur itu akan menepati sarapan pagi. Hal ini kerana makanan yang paling utama bagi seseorang dalam 24 jam ialah sarapan. Beberapa orang pengkaji dari Pusat Perubatan Harvard mendapati mereka yang tidak bersarapan pagi akan menghadapi risiko untuk mengidap penyakit jantung dan kencing manis. Manakala menurut Dr. Teresa Nicholas dari Kolej Perubatan Baylor menunjukkan bahawa mereka yang meninggalkan sarapan pagi berisiko untuk menanggung 2 kali ganda kekurangan zat besi dalam darah dan berpotensi mengalami penyakit anemia, yakni kekurangan hemoglobin di dalam darah. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saranan baginda agar melewatkan makan sahur itu bukan sesuatu yang sia-sia. Baginda bercakap dengan penuh hikmah dan bermukjizat. Janganlah kita sengaja meninggalkan makan sahur ataupun terlalu mengawalkan sahur demi menjaga tidur yang panjang. Dan kelebihan yang keempat, para malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kata beliau, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin." Maksudnya sekira-kira Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Para malaikat berselawat ke atas orang yang menggagahi diri untuk bersahur. Demikianlah keberkatan-keberkatan yang diperolehi oleh orang yang bersahur. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, janganlah sengaja meninggalkan sahur kecuali kita terlepas waktunya atau masanya yang dibolehkan untuk kita melakukannya. Saya sudahi di sini dahulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bulan Ramadan, bulan yang berkat,
rahmat